जन्नती 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan sampaikan satu tazkirah yang bertajuk Qaulun Sabit. Okey, apa itu Qaulun Sabit? Qaulun Sabit ni ialah satu perkataan teguh. Teguh yang macam mana? Teguh itu ialah satu kata-kata La ilaha illallah. Macam tu. Ataupun kalau ikut kebanyakan tafsir, dia ada sebut perkataan teguh tu umpama kesaksian bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Macam tu. Okey. Qaulun sabit ni ataupun kata-kata tadi adalah umpama seperti Allah membuka pintu hati dia untuk mengucap kalimah syahadah. Allah bantu dia, Allah masih kuatkan iman dia untuk dia bersaksikan bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Okay, itulah qaulun sabit. Contoh qaulun sabit ni yang Allah bantu dia boleh mengucap ni, contohnya seperti seseorang itu dalam keadaan nazak. Ada orang dia boleh mengucap, ada orang dia tak boleh mengucap. Jadi orang yang boleh mengucap inilah adalah orang yang mendapat qaulun sabit. Okey. Sebenarnya kan orang yang mendapat qaulun sabit ni bukan hanya pada situasi nazak, tapi ada pada situasi lain juga. So benda ni kita akan kenal lebih dalam untuk kita tahu siapakah orang-orang yang mendapat qaulun sabit ni. Tapi sebelum tu, daripada mana saya dapatkan perkataan qaulun sabit ni? Okey. Qaulun sabit ni adalah daripada surah Ibrahim ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Sadaqallahul azim. Okey, ia bermakna Allah meneguhkan, yakni iman, orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat yang dia kehendakinya. Daripada ayat Quran ni lah saya mendapatkan perkataan qaulun sabit. Okey. Untuk mengenal lebih dalam tentang qaulun sabit ni, banyak tafsir yang telah dirujuk. Antaranya yang saya suka ambil ialah daripada tafsir Ibnu Sa'di. Okey. So, siapakah orang yang akan mendapat qaulun sabit ni? Adakah orang tu seperti saya, dia pakai baju pink? Macam tu. Adakah orang tu cantik? Adakah orang yang dipilih tu orang yang handsome? Adakah orang tu bijak? Tidak Kita akan kenal kejap lagi Okey, kalau ikut tafsir Ibnu Sa'di, dia bagi tahu orang yang akan dapat qaulun sabit ni ada dua ciri-ciri. Yang pertama ialah orang yang memiliki iman yang sempurna. Yang kedua ialah orang yang melazimkan diri dengan amal soleh hingga menampakkan kesan dia tu beramal soleh. Macam mana tu kan? Okey, kita kenal dulu iman yang sempurna ni macam mana. Baik, iman yang sempurna ialah seseorang yang memiliki iman hingga menampakkan ataupun hingga ada bukti yang dia ni memiliki iman yang sempurna. Macam mana tu kan? Macam mana kita nak tahu yang kita ni ada iman yang betul-betul sempurna atau tidak? Okey, sebelum kita kenal diri kita ni ada iman yang sempurna atau tidak, saya bagi satu contoh dulu untuk kita kenal antara beberapa situasi yang menjadi bukti untuk seseorang itu memiliki iman yang sempurna. Contohnya seperti kisah Imam Abu Hanifah dan surah Al-Zalzalah. Okey, ketika solat Isyak, Imam Abu Hanifah ni dia jadi makmum dan Tok Bilal dia jadi imam. Lepas tu nak jadikan cerita, Tok Bilal ni baca surah Al-Zalzalah daripada ayat Iza zulzilatil ardu zilzalaha sampai nak ke penghujung ayat tu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Okey, lepas tu dah habis solat, Imam Abu Hanifah ni dia masih terduduk tau dekat tempat yang dia solat tu. Lepas tu si Tok Bilal ni nak balik rumah, dia nak ambil pelita dia. Dia takut lah bila dia ambil pelita dia tu mengganggu Imam Abu Hanifah. So dia buat apa? Dia pun ambil keputusan untuk balik tanpa pelita dia.
Lepas tu keesokan harinya ketika nak solat subuh kan, MC Tok Bilal ni dia nak isi pelita dia dengan minyak yang baru. Sebab confirm lah minyak pelita akan habis kan kalau dah biarkan dia menyala satu malam, betul tak? Lepas tu dia pun datanglah tempat solat tu awal sebab dia nak isi pelita dia tu dengan minyak kan. Bila dia datang, alangkah terkejutnya Tok Bilal tu bila dia tengok pelita dia tu masih menyala. Lepas tu dia tengok ada Imam Abu Hanifah masih dekat tempat yang dia solat semalam tu. Dia pun datang dekat lah kan dekat Imam Abu Hanifah. Datang dia dengar Imam Abu Hanifah ni sedang membaca satu doa yang berulang kali dia doa yang sama. Doa dia berbunyi macam ni. Wahai engkau yang membalas zarah kebaikan dengan kebaikan dan zarah kejahatan dengan kejahatan, selamatkan hamba-Mu dari api neraka dan jauhkan dari apa yang bisa mendekati neraka. Letakkan di dalamnya luas belas kasihan-Mu, wahai yang maha pemberi kasih sayang. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan perasan, doa ini ada kaitannya dengan surah Al-Zalzlah. Part mana? Part dekat ayat pertama doa tadi. Wahai engkau yang membalas zarah kebaikan dengan kebaikan dan sebanyak kejahatan dengan kejahatan. Perasan tak ayat ni dah seperti yang ada dalam surah Al-Zalzalah yang dibacakan oleh imam pada waktu Isyak tadi. Kesan Imam Abu Hanifah ditakutkan Allah melalui surah Al-Zalzalah tu je, daripada ayat faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dia punya takut tu sampai terduduk dia lebih habis daripada solat Isyak sampai nak ke subuh. Dia berdoa berulang kali minta ampun dekat Allah. Situasi Imam Abu Hanifah ni, dia punya takutkan dengan Allah tu menjadi bukti bahawa diri memiliki iman yang begitu sempurna. Takutkan Allah hanya dengan mendengar kalam-kalam Allah daripada surah Al-Zalzalah tu je. Itu bukti bahawa Imam Abu Hanifah memiliki iman yang sempurna. Bagaimana pula dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Carilah bukti untuk kita tahu adakah diri kita ni masih memiliki iman atau sudah memiliki iman yang begitu sempurna. Okey, kita terus kepada poin yang kedua, iaitu amal soleh. Orang yang melazimi amal soleh hingga menampakkan kesan dia ni. Kesan dia ni suka beramal soleh. Orang yang melazimi amal soleh ni ialah orang yang dia suka buat amal soleh. Dia suka, dia menjadi tabiat dia buat amal soleh. Lepas tu kalau dia tak buat amal soleh tu, dia rasa gelisah bila dia tak buat. Dia macam ya Allah tak tenang. Hidup dia, jiwa dia satu hari tu dia tak tenteram. Benda tu. Okey. Contoh si Ahmad ni dia suka mengaji kan. Jadi setiap masa lah kalau boleh dia cari waktu untuk dia mengaji. Sebelum subuh, selepas subuh, sebelum maghrib, selepas maghrib, dia mengisi masa kosong dia tu dengan mengaji. Jadi itu tabiat dia. So nak jadikan cerita, kalau dia dalam keadaan dia musafir, dia tak boleh nak mengaji, dia tak dan. Apa yang dia rasa time tu, dia akan rasa gelabah, dia rasa macam tak tenang hidup dia. Sebab benda tu dia tabiat tau. Bila kita suka buat benda tu, bila tak buat dah satu hari, dia rasa macam resah gila-gila macam tu. Dia rasa macam tak tenteram di hidup dia. Itulah yang dirasakan oleh Ahmad. Begitu juga kalau contohlah si Abu dia suka main bola kan. Contoh budak lelaki suka main bola. Bila main bola, kita suka main bola ni sampaikan setiap petang lah kalau boleh nak keluar. Lepas tu nak jadikan cerita setiap hari pula hujan. So bila masa nak sepak bola je kan. Jadi gelabah tu tak. Dia rasa macam tak sedap kaki ni kan. Rasa tak sepak bola lagi. Contoh macam tu lah. Jadi begitulah umpama orang yang selalu buat amal soleh hingga dia rasa resah bila dia tak buat amal soleh tu. Okey, itulah dia. Adakah kita mempunyai amal soleh hingga kita rasa resah bila kita tak buat? Wallahualam. Tanya diri sendiri. Okey, tak apalah. So sekarang kita dah kenal antara dua ciri-ciri orang yang mendapat qaulun sabit. Bila pula situasi, bila pula keadaan yang kita akan dapat qaulun sabit. Okey, kalau perasan daripada ayat Al-Quran tadi, dia bagi tahu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.
Okey, contoh macam nazak tadi tu kehidupan kat mana? Okey, kalau ikut tafsir Ibn Sa'di, saya rumuskan bahawa orang yang mendapat qaulun sabit ni ada 4 keadaan. Iaitu yang pertama ketika dia hidup. Yang kedua ketika nak mati. Yang ni lah yang time nazak tu. Yang ketiga ketika dalam kubur. Yang keempat ketika di akhirat nanti. Okey, so ada 4 keadaan tau orang yang akan mendapat qaulun sabit. Ingat, orang yang mendapat qaulun sabit bukan hanya pada waktu nazak sahaja. Apakah situasi orang yang akan dapat qaulun sabit ketika dia hidup ni? Okey, situasi dia macam ni tau. Kalau ikut tafsir Ibn Sa'di tu, dia bagi tahu yang ada 2 keadaan ataupun 2 situasi orang boleh dapat qaulun sabit. Iaitu yang pertama ketika hadapi situasi syubhah, yang kedua ketika hadapi isu syahwat. Syubhah ni macam mana? Syubhah ni adalah satu kekeliruan ketika kita menghadapi dalam situasi yang kita keliru. Mana betul, mana yang salah. Okay. So, orang yang mendapat qaulun sabit ni dia dapat tahu, dia dapat bezakan yang ni betul, yang ni salah. Contoh dia macam mana? Contoh dia macam ni. Contoh, ada seorang pemuda datang kat kita, dia bawa satu ajaran. Jadi, kita pun dengarlah apa yang dia ajarkan tu kan. Dia ajar. Lepas tu kita tahu apa yang dia ajar ni adalah salah. Sebab macam pelik kan. Dia macam, salah kau ajar ni, bukan amalan yang sepatutnya kita amalkan. Jadi, orang yang tahu benda tu salah, itulah orang yang mendapat qaulun sabit ketika dia hidup. Selesai untuk syubhat. Kita kenal pula situasi syahwat. Orang yang tak mendapat qaulun sabit, confirm dia akan terjerumus dalam syahwat. Okay, syahwat ni ada 2 tau sebenarnya. Syahwatul farj wa syahwatul batnun. Syahwat perut. Syahwat kemaluan dan syahwat perut. Okay, kita kenal dululah syahwat perut ni macam mana. Syahwat perut ni ialah orang yang memuaskan segala benda, orang yang memuaskan nafsu perut dia. Itu jadi orang yang tak dapat qaulun sabit, dia akan puaskanlah nafsu dia, nafsu perut dia tu. Dia akan makan makanan yang haram, dia akan judi, dia akan makan rasuah. Sebab apa? Dia nak puaskan nafsu perut dia tu. Okey, bagaimana pula dengan syahwat kemaluan? Orang yang tak dapat qaulun sabit, dia akan memuaskan segala syahwat kemaluan dia. Dia akan buat benda-benda yang tak senonoh tu. Tapi kan, kita sebagai insan, manusia ni selalu kadang-kadang terbuat dosa, betul tak? Terjerumus dalam lembah kemaksiatan. Jadi, apa perlu kita buat supaya kita lari daripada orang yang tak mendapat qaulun sabit ni? Kita kena keluar daripada golongan ini dengan cara yang macam mana? Bertaubatlah kembali kepada Allah. Segeralah kembali kepada Allah. Kalau kita dah tahu kita terbuat dosa, taubatlah, banyak-banyakkan balik bertaubat. Okey, itu ketika dihidup. Bagaimana pula ketika nak mati? Ketika nak mati ni lah seperti yang semua sudah maklum, bahawa ketika dalam keadaan nazak, yang Allah kukuhkan lagi kata-kata dia untuk dia mengucap. Allah bantu dia untuk dia mengucap. Allah kuatkan lagi kalam dia ni untuk dia mengucap. Dia boleh syahadah. Okey, maka orang yang boleh syahadah ni automatically dia akan mati dalam husnul khatimah. Betul tak? Untungnya orang yang mati dalam husnul khatimah. Okey, macam mana tips saya nak bagi kalau macam mana kita nak mati dalam husnul khatimah? Cara dia mudah, iaitu kita kena sentiasa buat amal kebaikan. Kejarlah, berusahalah untuk melakukan amal kebaikan. Semakin tingkat usia kita, semakin tingkatkanlah amal kebaikan. Cuba buat banyak kebaikan. Okey, InsyaAllah, mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah. Okey, itu ketika nak mati. Keadaan yang ketiga iaitu bila dalam kubur. Orang yang mendapat qaulun sabit, dia boleh jawab soalan-soalan daripada malaikat. Apa malaikat tanya? Seperti yang semua sudah tahu. Mungkin ada yang dah berlatih dah pun kan. Bila malaikat tanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Okey, semua orang tahu Tuhan aku Allah, agama aku agama Islam, nabi aku Nabi Muhammad. Ya, kita mungkin boleh berlatih di dunia, namun di dalam kubur nanti kita tak tahu tau kita boleh jawab atau tidak. Jadi orang yang mendapat qaulun sabit, dia boleh jawab dengan mudah, dia dapat jawab soalan daripada malaikat.
Kalau orang yang tak dapat qaulun sabit, dia akan jawab apa? Dia jawab tak tahu. Dia akan jerit macam tu. Okey, itulah situasi orang yang tak mendapat qaulun sabit. Wallahu alam, kita berdoa lah sentiasa supaya kita boleh jawab soalan daripada malaikat nanti. Itu baru kubur, belum di akhirat pula. Orang yang mendapat qaulun sabit ketika di akhirat ialah apabila Allah tanya dia dekat akhirat nanti, dia boleh jawab soalan-soalan daripada Allah. Contoh masa hari perhitungan, Allah tanya amalan dia, Allah tanya apa dia buat kat dunia, dia boleh jawab dengan mudah. Jadi orang inilah orang yang mendapat qaulun sabit ketika di akhirat. Secara kesimpulannya, macam mana kita nak letakkan diri kita untuk tergolong dalam golongan orang yang mendapat qaulun sabit? Okey, cara dia mudah tuan-tuan dan puan-puan. Dia pastikan, yang pertama, pastikan diri kita ini memiliki iman yang begitu sempurna. Adakah iman kita ni rapuh? Allah uji sikit kita dah lemah. Itu bukan orang yang memiliki iman yang sempurna. Okey, yang kedua, berusahalah untuk jadikan satu amal soleh ni sebagai satu tabiat kita. Carilah banyak sangat amal soleh yang kita boleh buat. Ada yang boleh solat malam, ada yang boleh mengaji, ada yang boleh bersedekah. Carilah satu, jadikan dia sebagai satu tabiat pada diri kita. Yang ketiga, berusahalah untuk sentiasa lakukan kebaikan. Mana tahu Allah nak matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bila kita buat kebaikan tu, kita tak tahu kan. Jadi usahalah untuk sentiasa lakukan kebaikan. At least lah satu hari tu buatlah satu kebaikan. Wallahu a'lam. जन्नती कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है।